Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 16 Februari 2024. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggambarkan individu yang cuba mengkhianati dan bersikap cuai menguruskan institusi zakat di negara ini sehingga gagal membasmi kemiskinan adalah sangat kejam. Menurutnya, beliau tidak dapat menerima kenyataan masih terdapat kelompok miskin tegar di negara ini meskipun institusi berkenaan telah mengumpul jumlah dana zakat yang besar. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kewangan berharap agar masalah kemiskinan tegar dalam kalangan rakyat dapat diselesaikan menerusi pengurusan zakat yang bijak. Semalam, media melaporkan Perdana Menteri memaklumkan usaha membasmi kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan sudah pun mencapai status 100%. Beliau berkata usaha mengeluarkan golongan miskin tegar daripada garisan kemiskinan tidak hanya membabitkan kaum majoriti Melayu, sebaliknya merangkumi etnik lain seperti India dan China. Seorang bekas mudir sebuah tahfiz di Machang, Kelantan yang juga digelar Ustaz Budak kekal menjalani hukuman penjara 13 bulan kerana melakukan kelucahan melampau dengan mencium pipi seorang ahli perniagaan lelaki di sebuah hotel 4 tahun lalu. Perkara itu diputuskan selepas Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan Samsul Zaman Syukri 36 tahun yang juga seorang pendakwah bebas untuk mendapat kebenaran merayu keputusan Mahkamah Tinggi yang mengekalkan sabitan dan hukuman itu terhadapnya. Panel 3 hakim diketuai oleh Datuk Hadriah Sheikh Ismail yang bersidang bersama-sama Datuk Azman Abdullah dan Datuk Azmi Arifin sebulat suara memutuskan permohonan bekas mudir tahfiz itu tiada merit. Mengikut pertuduhan itu, Samsul Zaman didakwa melakukan kelucahan melampau terhadap seorang ahli perniagaan lelaki yang ketika itu berusia 30 tahun dengan cara mencium pipinya di sebuah hotel di Kota Baru pada pukul 1:15 pagi pada 16 Disember 2020. Sebelum ini, Ustaz Budak turut dihadapkan ke beberapa mahkamah di Kelantan atas 10 kes yang melibatkan jenayah seksual terhadap beberapa mangsa lelaki termasuk bekas pelajar. Kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Kehakiman Syariah Kebangsaan bagi memantau sebarang isu membabitkan mahkamah syariah di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata jawatankuasa yang berada di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI itu sudah pun diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja pada sidang lalu. Katanya jawatankuasa itu bersifat kekal di bawah MKI berbanding jawatankuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN yang dibentuk secara interim ataupun sementara. Ditanya berhubung jawatankuasa khas mengkaji kompetensi DUN, Muhammad Naim berkata jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Tun Zaki Azmi itu sudah pun bersidang sebanyak 8 kali sejak Disember tahun lalu. Katanya jawatankuasa ini juga akan mengkaji kesan perundangan membabitkan isu penghakiman terhadap kes peguam Nik Elin Zurina, Nid Abdul Rashid dan kes Iki Putra Mubarak baru-baru ini. Pemimpin tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu mendakwa riwayat 6 ahli parlimen dari parti itu yang beralih sokongan kepada Perdana Menteri bakal tamat menerusi pindaan perlembagaan parti pada Perhimpunan Agong Khas 2 Mac ini. Dalam satu kenyataan, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berharap parti itu akan kembali bangkit dan terus marah dalam arena politik negara selepas perhimpunan itu berlangsung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal itu menulis kenyataan tersebut berserta surat makluman mesyuarat bertarikh 13 Februari lalu dan ditandatangani Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Perhimpunan khas itu akan diadakan selama 2 jam bermula
bermula pukul 3 petang di Pusat Konvensyen Adil IDCC Shah Alam. Seramai 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Datuk Zulkafli Hanafi Tanjung Karang, Datuk Sheikh Abu Hussein Hafiz Sheikh Abdul Fasal Bukit Gantang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abdul Naim Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar dan Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan. Pada 29 Januari lalu, Bersatu dilaporkan akan mengambil langkah undang-undang bagi membolehkan sesebuah kerusi itu diisytiharkan kosong jika wakil rakyat mereka berpaling tadah. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Bekas Pengurus Besar Syarikat Panorama Melaka Sdn Bhd dihadapkan di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas pertuduhan menggunakan jawatan untuk melantik anak perempuannya sebagai penolong pegawai sumber manusia 6 tahun lalu. Tertuduh Abu Bakar Jani, 64 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjarakan maksimum 20 tahun dan denda minimum 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta sama. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Muhammad Azrif Firdaus Muhammad Ali mencadamkan jaminan sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Elizabeth menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan tertuduh perlu melaporkan diri di Pejabat SPRM Melaka sekali sebulan dan pasport diserah kepada mahkamah. Beliau turut menetapkan tarikh 15 Mac depan sebagai sebutan semula kes. Pelawak Ali Putih akhirnya berjaya mengumpul sebanyak RM75,000 hasil penjualan barangan peribadi dan produk makanan yang diusahakan bagi melunaskan hutang kepada kakak iparnya Nur Hidayah Hamzah. Ali atau nama sebenarnya Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Rizwan, 35 tahun, berterima kasih kepada pembeli kereta, motosikal serta semua pembeli sambal yang diusahakan bersama isterinya, Melati Fitri Abdullah. Hasil jualan berkenaan dipercayai akan digunakan untuk melansaikan tuntutan saman yang dibuat balu kepada abangnya, Allahyarham Abang Boceh iaitu Nur Hidayah Hamzah. Sebelum ini, bapa kepada seorang anak itu menjual sebuah kereta jenis Honda Accord, sebuah motosikal RSZ miliknya bagi mengumpul wang bagi membayar hutang berkenaan. Lebih menarik perhatian netizen apabila Ali juga sanggup melepaskan trofi kemenangan dalam sebuah program reality TV yang pernah disertai sebelum ini termasuk Maharaja Lawak Mega. Berita dunia, sebuah syarikat kesihatan dan kesejahteraan di Australia mencipta rekod dunia Guinness apabila berjaya menarik penyertaan 509 orang dalam acara mandi ais di kawasan pantai terkenal di negara itu. Syarikat One Life Live It menganjurkan percubaan untuk mencatat rekod aktiviti mandi ais serentak paling ramai di Pantai Leighton di Fremantle, Australia Barat pada 20 Januari lalu. Syarikat itu menyediakan puluhan kolam angin besar yang diletakkan di kawasan tepi pantai dengan 12 peserta masuk bersama-sama di setiap kolam yang dipenuhi air dan ais. Para peserta dikendaki kekal berendam sehingga ke pakar leher mereka selama sekurang-kurangnya 3 minit untuk melayakkan diri dalam mencipta rekod berkenaan. Seramai 537 orang membuat percubaan tetapi hanya 509 yang berjaya menempuh cabaran yang ditetapkan itu.
Seorang warga emas lelaki berusia 60 tahun hidup semula sejam kemudian selepas disahkan meninggal dunia dalam kejadian pelik di Thailand. Keluarganya terkejut melihat lelaki dikenali sebagai Chan Chai itu yang kembali bernyawa. Selepas sedar, Chan Chai enggan menjamah makanan dan mengaku melihat cahaya misteri di dalam rumah mereka. Lebih mengejutkan, warga emas itu tiba-tiba menangis dan menyanyi bersendirian. Chan Chai juga pergi ke bilik air tanpa perlu dibantu walaupun sebelum ini dia tidak boleh berjalan. Semua peristiwa itu menambah kebimbangan keluarganya. Malah mereka percaya entiti gaib merasuki badan Chan Chai sebelum menghubungi dukun terkenal di Thailand, Morpla, bagi membantu mereka. Sebaik menghampiri rumah warga emas itu, Morpla mengalami pening dan muntah yang ditafsirkannya sebagai kehadiran makhluk gaib. Malah dia juga mendapatkan bantuan seorang wanita tempatan untuk berkomunikasi dengan entiti gaib itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, hanya 12% rakyat Malaysia memiliki tanggapan diri mereka adalah kaya berdasarkan tinjauan persepsi kekayaan yang dilaksanakan oleh Hon Leong Bank Berhad HLB baru-baru ini melibatkan lebih 1,000 responden tempatan berumur antara 18 hingga 77 tahun. Pada masa sama, 79% responden mengaku bahawa mereka tidak mempunyai pelan kewangan berdokumen. Sebahagian besarnya disebabkan andaian mereka tidak mempunyai dana mencukupi untuk memulakan satu pelan pengurusan kekayaan secara rasmi. Pengarah Urusan Pengurusan Kekayaan Serantau HLB Hor Kwok Wai, peratusan tinggi dalam pelabur Kendiri menunjukkan orang ramai semakin gemar untuk terlibat secara langsung dalam perancangan kewangan dan strategi pelaburan mereka. Daripada 327 responden yang menyatakan ada membuat pelaburan, 57% berkata mereka melabur dalam saham, diikuti rapat oleh 56% yang memperuntukkan dana untuk skim ASB, ASM dan 54% yang terlibat dalam pelaburan emas. Selain itu, 44% responden memilih deposit tetap sebagai pendekatan pelaburan utama mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan dijangka memuktamadkan harga beras yang boleh dikawal mulai minggu hadapan. Jelasnya, perkara itu sepatutnya diumumkan lebih awal, namun disebabkan ada beberapa hal lain yang lebih mendesak, maka ia terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu buat masa ini. Dalam pada itu, Anwar berkata kerajaan berhasrat menjadikan program jualan termurah Madani sebagai salah satu daripada program di bawah kendalian kerajaan sepenuhnya selepas ini. Jelasnya, ia susulan penerimaan baik rakyat negara ini terhadap program tersebut yang diadakan bertujuan mengurangkan beban mereka khususnya dalam menangani kos sara hidup yang semakin tinggi ketika ini. Berita sukan, selepas 13 tahun hilang dalam radar bola sepak utama negara, Perlis yang diwakili Perlis United FC PUFC sedang menunggu keputusan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk kembali beraksi dalam Liga Super selepas mendakwa telah memenuhi syarat ditetapkan. Perlis United yakin diberi peluang berkenaan atas kuota negeri bagi mengisi slot 14 pasukan bersaing dalam kancah Liga Utama Negara. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan, Belia dan Kemajuan Sukan Negeri, Wan Zikri Aftar Ishak berkata kerajaan negeri sentiasa menyokong PUFC dan Persatuan Bola Sepak Perlis PFA di samping turut bersedia membantu khususnya dalam aspek fasiliti termasuk penggunaan Stadium Tuanku Syed Putra.
Ujarnya kerajaan negeri juga tiada masalah bagi membincangkan secara lanjut berkaitan pengurusan pasukan, khususnya membabitkan fasiliti perlawanan dan latihan. Dalam pada itu, Presiden PFA Zamri Ibrahim mengesahkan terdapat pihak bersetuju menaja Perlis United sekiranya pasukan itu layak bersaing dalam Liga Super musim ini dan memenuhi syarat ditetapkan MFL. Pemain sayap lincah Arsenal Bukayo Saka melaungkan amaran kepada pencabar mereka bahawa pasukannya sudah kembali ke tahap terbaik untuk merebut kejuaraan Liga Perdana Inggeris EPL musim ini. Keyakinan itu hadir selepas Saka 22 berjaya meledak 2 gol ketika membantu The Gunner membelasah West Ham United 6-0 di Stadium Emirates minggu lalu. Sebelum ini, Arsenal berjaya menewaskan Liverpool 3-1 sebelum menempatkan pasukan dalam 3 kelompok teratas untuk persaingan merebut kejuaraan Liga musim ini. Bintang muda antarabangsa England itu setakat ini sudah mengumpul 50 gol daripada 216 perlawanan bersama Arsenal dalam semua kejohanan yang diceburinya sejak membuat debut profesionalnya pada November 2018. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 17 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.